Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi kepada tutorial 07 navigation dengan parameters, yang mana sebelum ini pada tutorial ke-6 kita pindah satu page baru, form page, yang mana kita tidak membawa apa-apa data daripada page pertama kepada page yang kedua. So hari ini kita cuba untuk pindah daripada page kepada page satu lagi dengan membawa data. So sebelum tu subscribe kepada YouTube kami bit.ly/fstmtube. Terima kasih. Okay. So tutorial yang ketujuh ni adalah macam mana kita nak navigation with parameters. Pindah daripada satu page kepada satu page yang lain dengan membawa nombor ataupun data ataupun string. Okay, sebelum ni kita dah ada page kita. Dan apa yang kita akan buat adalah kita akan adjust balik pada bahagian dan number field. Okey, kita ada macam ni. Kita akan cuba hantar daripada main kepada form page dengan membawa data. So contoh yang kita cuba buat hari ini adalah bawa satu string dan bawa satu number. Okey, string dan number. So macam mana kita nak hantar? Okey. Pertama kita perlukan data structure untuk hold dua data tadi, iaitu name dan number. Okey, kemudian kita akan define data class ni pada main.dat sebab nanti kita akan adjust kita punya routing ni supaya dia ada membawa data di sini sebagai parameters. Okey, routing kita adjust. Kemudian bila pada on press button, kita akan juga bawa form page ni data 6. Dan kemudian bila kita dah pass data daripada main kepada form page, di sini kita require juga this data yang datang daripada data.dat. Okey, kita define dia punya data structure dalam data.dat. Page main akan pass data tersebut dan kita boleh define di sini untuk kita get value. Okey, dan pastikan kita akan gunakan juga form field di sini so that kita boleh initial value dia untuk kita paparkan apa? Data yang kita hantar daripada page yang pertama. Dan pastikan juga kod-kod ini kita boleh download ataupun kita boleh dapatkan daripada github.com/hironizam/helloflutter. Dapatkan di sini guys. Kod. Okay, so kita mula dengan step pertama. Kita prepare dia punya data structure dalam data.dat. Okay, kita pergi kat Android Studio dan kita perhatikan dalam bahagian lib. Okay, di sini kita perlu tambah satu file yang akan menyimpan ataupun yang akan define kita punya .dat file untuk data structure. So nama dia adalah data.dat. It could be anything. Okay, tapi saya guna di sini adalah data.dat. So data.dat ni apa yang dia akan buat adalah dia akan simpan dia akan define satu data structure untuk data. Class data. Okay, kita akan hantar string name dan kita akan hantar satu lagi data, nama dia integer number, dan kita akan define dalam bentuk ini adalah JSON punya data format. Okay, so macam mana kita nak buat JSON data format? Seperti ini. This.name, this.number. Okay, define di sini dia punya data. Data structure, sorry. Ini adalah structure untuk kita simpan data.dat. Dan kemudian kita kembali kepada main.dat. First thing yang kita akan buat adalah kita akan import
Okay, data.dat. Kita import data.dat. Okay. So next kita import data.dat. Lepas tu kita akan define satu objek daripada data class. Okay, kita akan define satu objek daripada data class. Okay, comment tu optional lah. Then kita akan adjust sedikit dia punya routing. Adjust sikit. Okay, kita dah declare kita satu objek dari data name daripada data class. Dan kita pergi kepada routing untuk kita adjust supaya kita boleh bawa data. So ini yang kita akan bawa, data yang kita akan bawa, data 6. Data 6. Data. Okay, so yang ini mungkin sebabnya ini kita kena define dalam ni form page. Sebab form page dia tidak menerima data ni. So kemudian nanti kita akan come back. Okay, tapi sebelum tu kita, ini routing kita. Okay, prepare dia punya routing dulu. Ada error kat sini, no problem. Okay, abaikan dulu. Kemudian kita akan pergi kepada on press button, on press di sini, dan kita adjust dia supaya masukkan data. Okay. Kita adjust dia punya. Okay, kita dah ada controller, text controller, text editing controller, text controller. So itu akan provide number. Okay, kita akan provide number. Okay, mungkin kita adjust sikit number controller. Okay, dan kita adjust di sini controller name, number controller. Okay. Dan kat sini kita perlukan text form. Oh sorry, bukan di sini. Kemudian. Okay, dan kita ada number controller. Ini akan kita pass kepada data di sebelah. So pada on press kita set on press. So mana on press kita? On press kita di sini. Ini adalah kaedah biasa untuk pindah kepada page baru. Tapi kita tambah sikit untuk support data kita. Data 6 sama dengan data name. Okey, kita hantar dummy data dulu. Okey, hantar nama Carol dan kita hantar juga number. Sebab ini kita define dia punya key dia ataupun key. Ni dia adalah key dan value. Kita define di data ni. Key, value. Dia ada key and value pair. Name, okay, key and value pair. So dalam main.dat ni, okay, kita akan define dia. So nak dapat ni dari mana? Kita akan pass integer daripada controller. Apa nama controller kita? Yang ni text controller, number controller dot text. Number controller dot text.
So data yang pertama adalah name string, iaitu Carol, K-E-R-L, dan data yang kedua adalah integer, dan dia punya key adalah number. Okay. So ini kita akan hantar dalam navigator push ini, navigator.push. Kita just get push untuk kita hantar parameter, guys. Push untuk kita hantar parameter. So kita letak konteks di sini, dan kita ada tambahan push context material page route. Material page route. Context material page route. Builder. Context. Form page. Ini adalah kelas untuk page yang kedua. Data. So apa issue dia di sini? Again, kita tak define lagi. Okay, again kita tak define lagi. So yang ni sebenarnya kita kena prepare form page tadi. Kita kena prepare pada form page. So kita ikut slide. Okay, kita ikut slide. Di sini kita letak dalam form page, kita buat tambahan data. Dalam kelas ini kita ada data as defined dalam data.dat. Okay, data. Then kita juga perlukan form page required this data. Macam dia punya constructor lah. Macam constructor. Ini constructor dia. So basically dia akan hantar begitu. Kemudian kita lihat number dengan name ni. Number dengan name. Text editing controller. So kita sambung sikit lagi. Kalau dalam slide ni kita set dia punya initial value. Kita set initial value kepada kita punya text field ataupun text form field. So yang pertama dia akan simpan number, dia akan letak initial value hi name. Ini adalah your name. Dan yang kedua adalah controller untuk simpan number. Then kita set dia punya initial value daripada data.number. Sebab kita nak display dalam text field ataupun text form field, kita kena convert kepada to string your number. Okay. So by right ini adalah dummy button. So kita lihat balik kenapa main dot ni tidak ada merah di sini. Tengok TXT controller. Oh, kita tak ada TXT controller. Kita ada num controller, number controller. So kita ada satu text box number controller. Cumanya bila dia pass value kepada page sebelah ni, okay, yang ni kita letak hard coded data nama Carol. So mungkin kita boleh ganti dengan satu lagi text box lah. Tapi untuk tutorial kali ni just saya nak provide data dalam bentuk hard coded. Okay, yang kedua ni kita capture daripada satu text box. Okay. So
So kod dia ada dalam guys, kod dia ada dalam di sini. Kod ada di sini. Kod ada dalam github.com/khairulnizam/hello-flutter. So, sebelum tu since tadi kita dah save, okey, kita tak push lagi, kita tak run lagi. Okey, kita cuba run, kita lihat apa yang kita buat ni adakah berlaku, yang mana kita hantar apa kita hantar tadi dalam main.dat. Okey, kita hantar satu variable nama dia Carol dan satu lagi daripada text box. Okey, dan pada form ni pada raise button. Maksudnya proses nak panggil next page dan hantar tu kita letak dalam button. So dia punya trigger action adalah button. Mana raise button? Okay. Raise button. So guys, bila kita tak ni kita baru start, jadi tak adalah hot reload. Kalau ada hot reload, saya prefer gunakan hot reload. Hot reload ni kita kena start dululah. Obviously kita kena compile dan push everything masuk dalam kita punya ni. See? Ini adalah kita punya device APK. Bila kita publish ataupun tekan ni run, dia akan publish APK kita, install APK dalam AVD. Ini adalah Android Virtual Device kita. So kita dah install dan dah dapat. So lepas ni kita dah boleh simply Ctrl S lah untuk laksanakan features hot reload. So kat sini let's say kita masukkan nombor 31. So let's say kita okay, dan button ni press button ni adalah trigger untuk kita pindah kepada page sebelah. So page sebelah. So perhatikan nombor 31 ni, okay, adakah dia dihantar ke page yang kedua? Oh lama, tak boleh initial value controller is not true. Oh null. Alamak, null. So kita tengok form page, kenapa dia null. Oh ya, kat sini number name, data.name controller dia ni adalah number. Sorry, ini number, ini name. Ya, kalau kita set initial value sekejap. Data.name, data.number. So kenapa? Mengapa dia tidak dihantar? This data, this data, struct. Sorry. Back balik something yang saya dah ubah tadi. Masukkan nombor 32, let's say 32. Tekan button. Dia hantar Carol dan dia hantar nombor 32. Okay. So berjaya guys. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kepada apa? Pada FSCM channel. Terima kasih. Assalamualaikum.